Makmum ialah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pengikut imam dalam solat berjemaah. Makmum terbahagi kepada dua, iaitu muafiq dan masbuk. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat mendapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya dengan bacaan yang sederhana dalam masa qiyam imam dan sebelum imam rukuk. Manakala makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat mendapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya dengan bacaan yang sederhana dalam masa qiyam imam. Contohnya, makmum masbuk masuk berjemaah ketika imam hampir rukuk atau sedang rukuk. Situasi pertama, umumnya makmum muafiq atau makmum yang dapat mengikut imam semasa berdiri, sama ada ketika baru masuk mengikut jemaah atau sedang dalam rakaat dan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum muafiq wajib menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sebelum dia mengikut imam rukuk. Okay, so berdasarkan video makmum muafiq tadi, apa yang Awin dapat? Yang saya faham ialah secara asasnya makmum muafiq yang sempat mengikut imam berdiri dan dia dapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah dia diwajibkan untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah dia sebelum dia rukuk bersama imam. Betul. Situasi kedua dan seterusnya merupakan makmum muafiq yang boleh terkemudian bacaan Al-Fatihahnya daripada imam selagi belum berlalu 3 rukun yang panjang. Sekiranya makmum muafiq ini sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam melakukan sujud kedua, maka makmum perlu segera rukuk seterusnya sehingga sempat bersama imam semula dan makmum dikira mendapat rakaat tersebut bersama imam. Banyak faham tak? Faham je. Jadi boleh tak abang terangkan apa yang abang faham? Boleh. Untuk situasi dua ni, dia adalah muafiq yang dibenarkan bacaan Al-Fatihahnya selagi mana imam tu dia tidak berlalu dengan 3 rukun yang panjang. Bagi contoh, jika kita sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam tu dia buat sujud untuk kali kedua, kita kena cepat-cepat rukuk untuk mengikuti imam tersebut. Jadi rakaat kita tu dikira sah. Jika kita tak sempat untuk habiskan bacaan Al-Fatihah tu dan imam pun dah bangun untuk rakaat seterusnya, kita boleh untuk mengikuti imam tersebut dengan syarat kita harus meninggalkan bacaan Al-Fatihah tersebut dan terus mengikut perbuatan imam tersebut. Tetapi kita juga boleh untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah, tetapi harus berniat mufarakah dan bersolat secara bersendirian sebelah itu. Okey, betul-betul. Situasi ketiga adalah di mana makmum sepatutnya sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya tetapi dia sibuk membaca bacaan sunat atau mengulangi bacaan Al-Fatihah kerana ragu dengan bacaan sebelum itu sehingga dia tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya ketika imam rukuk. Maka dalam situasi makmum muafiq ini, dia diberi tempoh iaitu belum berlalu 3 rukun panjang untuk dia menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Jadi, makmum masih boleh berdiri untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sehingga imam melakukan sujud yang kedua. Sebelum imam bangkit dari sujud kedua, makmum perlu segera rukuk apabila bacaan Al-Fatihahnya telah habis dibaca. Tetapi jika makmum masih belum selesai bacaan Al-Fatihahnya dan dia ingin menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya, makmum tersebut boleh berniat mufarakah dan menunaikan solat secara bersendirian.
dilakukan oleh seorang makmum muwafiq sekiranya makmum tersebut sepatutnya sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah tetapi disebabkan oleh beliau asyik membaca bacaan sunat atau sibuk mengulangi Fatihah disebabkan oleh ragu-ragu sedangkan imam telah pun rukuk. Baiklah, makmum masih boleh terus berdiri untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah hingga imam melakukan sujud yang kedua. Sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua, makmum perlu segera rukuk apabila bacaan Al-Fatihahnya telah habis dibaca. Sebaliknya, apabila makmum masih belum selesai bacaan Al-Fatihah, makmum masih boleh berniat mufaraqah iaitu dari segi bahasa ialah berpisah atau meninggalkan. Dan makmum hendaklah menunaikan solat seterusnya secara bersendirian. Rukun yang panjang adalah rukuk, sujud dan i'tidal. Duduk antara dua sujud tidak termasuk sebagai rukuk yang panjang. Situasi pertama, sekiranya makmum masbuk sempat berdiri seketika bersama imam, makmum perlu terus membaca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan terus mengikut imam rukuk apabila imam rukuk. Dan makmum tersebut dikira mendapat rakaat tersebut. Situasi kedua ialah apabila makmum masbuk masuk semasa imam sedang rukuk atau akan melakukan rukuk. Maka makmum hendaklah terus rukuk tanpa perlu membaca Al-Fatihah dan makmum masbuk dikira mendapat rakaat berkenaan jika dia sempat rukuk dan tumaninah bersama imam. Berbeza dengan situasi 1 dan 2, situasi ketiga ialah apabila makmum masbuk masuk berjemaah ketika imam sudah melepasi rukuk, maka rakaat tadi tidak dikira. Iaitu makmum mesti menambah rakaat yang terkurang itu selepas imam memberi salam. Apa yang awak dapat dari program kita hari itu? Apa yang saya dapat ialah jika makmum sempat masuk berjemaah bersama imam sebelum imam bangun dari rukuk, maka makmum tersebut dapat rakaat tersebut. Bermakna makmum tidak perlu menggantikan rakaat tersebut. Sekiranya makmum mengangkat takbir ketika lepas imam rukuk seperti i'tidal atau sujud, maka rakaat tersebut tidak dikira dan makmum perlu menggantikan rakaat tersebut. Makmum masbuk disunatkan untuk membaca bacaan sunat seperti doa iftitah dan ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi, untuk situasi 4 merupakan makmum masbuk yang berasa tidak sempat untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam rukuk. Maka, makmum tersebut perlu terus membaca Al-Fatihah tanpa didahului bacaan yang sunat. Makmum yang masbuk sunat membaca bacaan-bacaan sunat seperti doa iftitah dan ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Bagaimanapun, apabila makmum tersebut berasa tidak sempat untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam rukuk, maka makmum perlu terus membaca Al-Fatihah tanpa didahului oleh bacaan-bacaan yang sunat. Situasi 5 ialah apabila makmum masbuk tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya apabila imam rukuk kerana leka membaca yang sunat. Maka makmum perlu meneruskan bacaan Al-Fatihahnya sekira-kira sama panjang dengan bacaan sunat yang telah dibacanya. Jika makmum sempat rukuk serta tumaninah bersama imam, maka makmum mendapat rakaat itu. Sebaliknya, apabila imam sudah bangun dan hendak turun sujud, tetapi makmum masih lagi meneruskan bacaan Al-Fatihahnya, makmum perlu berniat berpisah dari imam atau solatnya terbatal. Berdasarkan video tadi, boleh awak terangkan semula? Okey, boleh. Apabila makmum tak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah,
apabila imam merukuk kerana leka membaca bacaan sunat, maka makmum perlu meneruskan bacaan Al-Fatihah sekira-kira sama panjang dengan bacaan sunat yang telah dibaca. Jika makmum sempat rukuk dan tumakninah bersama imam, maka makmum mendapat rakaat tersebut. Dan akhir sekali, apabila imam sudah bangun dari rukuk dan hendak turun sujud dan makmum masih lagi meneruskan bacaannya, makmum perlu berniat berpisah dari imam, mufarakah, atau solatnya akan terbatal. Itu saja. Situasi 6. Sekiranya makmum masbuk sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna sebelum imam bangun untuk iktidal, dikira makmum sudah mendapat rakaat tersebut. Apa yang saya faham, sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna, macam contohnya sekadar menyentuh lutut ke lantai sebelum imam bangun untuk iktidal, makmum tersebut dah dikira untuk mendapat rakaat tersebut. Tapi kalau makmum tak sempat sempurnakan rukuk, contohnya makmum masuk solat waktu imam sujud ataupun imam duduk tahiyat, sebenarnya makmum tersebut tak dapat rakaat itu. Situasi 7. Apabila makmum masbuk hanya sempat masbuk di tahiyat akhir, tidaklah dia perlu membaca doa dalam tahiyat akhir kerana doa tahiyat akhir itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahud akhir. Apa yang saya faham, apabila makmum sempat masbuk di tahiyat akhir, makmum tersebut tak perlu untuk baca doa dalam tahiyat akhir sebab doa tahiyat akhir itu hanya disunatkan untuk orang yang bertasyahud akhir sahaja. Sebenarnya makmum yang masbuk tu diperbolehkan untuk duduk istiraj sama macam duduk time ke rakaat kedua. Situasi 8. Jika makmum masbuk sedang takbir lalu imam memberi salam, makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam, dan jika makmum duduk dengan sengaja maka terbatallah solat. Apa yang saya faham, jika makmum sedang takbir tapi imam dah bagi salam, makmum ditegah untuk duduk sebab ia dikira mengikuti imam. Kalau makmum tu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya, maka solat makmum tersebut akan batal. Okey Sarah, terima kasih sebab bagi masa untuk terangkan berdasarkan video tadi. Sama-sama. Situasi 9. Jika makmum masbuk sempat rukuk bersama imam dalam rakaat kedua solat subuh, maka makmum masbuk tersebut hendaklah kunut bersama imam. Kemudian, apabila makmum tersebut bangun untuk menggantikan satu rakaat yang tertinggal, dia hendaklah kunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun dia telah berkunut bersama imam di awal sembahyang tadi. Okey, so apa yang Awin faham dalam video tadi, kalau makmum masbuk tu dia sempat rukuk bersama imam dalam rakaat kedua solat subuh. So makmum tersebut hendaklah mengikut keadaan dan perbuatan imam, termasuk membaca doa kunut. Selepas itu, setelah imam memberi salam, makmum bangun, mendirikan rakaat keduanya dan disunatkan untuk sekali lagi untuk membaca doa kunut. Betul. Situasi ke-10 iaitu dalam solat Jumaat, sekiranya makmum masbuk sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam, maka dikira mendapat solat Jumaat tersebut. Oleh itu, makmum tersebut hanya perlu menggantikan satu rakaat yang tertinggal. Untuk situasi terakhir makmum masbuk dalam solat Jumaat tersebut, apa yang awak faham? Kalau makmum masbuk sempat rukuk bersama imam dalam rakaat kedua solat Jumaat, maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan makmum itu hanya perlu menyelesaikan
selesaikan jumlah 2 rakaat saja. Namun sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat, maka itu dikira solat zuhur dan perlu menyempurnakan